الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله طفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Yang berusaha tuan-tuan pengurusi masjid Kampung Kopok Baru, yang dihormati tuan timbalan pengurusi masjid, yang kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bidan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf, 2 minggu lepas cuti ada urusan kerja. Minggu lepas tak ada urusan, motor punya rosak tengah jalan sampai kat Pelentung mati jet. Itulah ustaz, orang dah bagi kereta tak nak naik. Roteknya mati, tengah kumpul duit, hidupkan rotek. Minggu depan insya-Allah buat kereta orang hadiah tak
pernah orang hadiah kereta. Mudah-mudahan murah rezeki lah yang hadiah tu InsyaAllah. Baik. Jadi kita sambung tuan-tuan yang lepas bab qudrat. Minggu ni kita masuk bab iradat Kita dah baca keterangan-keterangan dia. Jadi kali ni kita tengok jadual dia macam mana supaya mudah faham Supaya mudah faham. Sebab sekarang ni kalau belajar untuk mudah faham dia tuliskan ataupun buat apa nama ni rajah untuk senang faham. Ini tak dapat semua. Jadi tak ada macam mana tak ada. Ini mana? Sifat-sifat yang bertakluk. Yang kedua apa nombor kedua iaitu iradah. Maknanya apa? Maknanya berkehendak. Berkehendak. Kerjanya ataupun ta'aluknya apa? Ta'aluknya atau kerjanya. Kerjanya apa? Takhsis. Takhsisnya itu menentukan nasib makhluk. Menentukan nasib makhluk. Baik, ini kerja iradat. Sifat iradat ni wujudiyah ada. Maksudnya dia tu boleh dilihat di akhirat nanti oleh kita lah. Yang khutbah yang lepaskan kita boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti Kalau kat dunia manusia biasa tak boleh kecuali Nabi-Nabi atau Nabi Muhammad melihat Allah Ta'ala secara langsung. Muhammad Nabi lain pun tak melihat Allah Ta'ala Nabi Adam tak pasti masih maklum Tapi yang confirm Nabi Muhammad SAW. Manusia biasa yang bukan Nabi dapat melihat Allah Ta'ala kat dunia? Tak. Dari segi dunia itu boleh, tapi Allah Ta'ala tak tunjukkan, tak lihatkan. Allah Ta'ala tak singkap hijab, tak buka halangan. Di akhirat boleh Allah Ta'ala benarkan makhluk melihat dirinya yang tak serupa dengan makhluk pencipta itu. Di akhirat nanti kita dapat melihat pencipta itu. Malah itu adalah nikmat yang paling besar. Bukan cuma bidadari Ustaz, besar juga bidadari. Tapi kalau dah bidadari pun awak rasa besar nikmatnya apatah lagi nikmat melihat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Tetapi bukan melihat dengan mata sahaja, tapi dengan seluruh tubuh. Kalau dalam kitab kata bilaikan yatim ataupun bisa idul ajsamin, dengan seluruh tubuh. Macam mana nanti lah di akhirat. Wajib kita percaya sahaja. Macam mana tu tak tahu.
Rasulullah sendiri pun bila Mi'raj yang bertemu dengan Allah Ta'ala secara langsung, melihat Allah Ta'ala secara langsung, dia turun semula ke bumi. Sahabat tanya macam mana Allah Ta'ala, tak dapat nak digambarkan. Pasal apa? Memang tak serupa dengan makhluk. Apa yang ada dalam fikiran kita ni, apa yang kita nampak sejak lahir, yang kita nampak sejak lahir ni semua makhluk. Tak kira lah makhluk kasar, makhluk halus ke, dia tetap makhluk. Kan? Makhluk ada banyak. Jangan kita ingat hantu bukan makhluk. Makhluk juga. Tapi kalau dia makhluk itu orang takut, ya lumrah lah. Sebab itu lain lain. Bentuk itu tak sama macam manusia. Kalau yang sama macam manusia pun seram sejuk juga, macam apa, pembunian itu kan, atau jin, makhluk halus. Baik. Jadi boleh melihat Allah Ta'ala. Dengan akhirat kita boleh melihat Allah Ta'ala yang bersifat iradat. Bukanlah maknanya kita melihat sifat iradat itu berpisah dari Allah Ta'ala. Tidak. Maknanya kita boleh melihat Allah Ta'ala yang bersifat iradat di akhirat. Ya? Baik. Perkara yang ditakluk. Apa perkara yang ditakluk? Iaitu hanya satu, harus akal. Harus akal. Harus akal itu maknanya apa? Makhluk. Makhluk. Yang ditentukan nasib ini nasib siapa? Nasib makhluk sahaja. Tidak termasuk, kita tulis juga ni, tidak termasuk perkara yang ditakluk tu, iaitu wajib akal. Wajib akal tak termasuk. Wajib akal ni apa? Yang ini Allah dan segala sifatnya, dan segala sifat-sifatnya, tak termasuk. Dan yang kedua, tidak termasuk dalam kerja iradat Allah Ta'ala, iaitu mustahil akal. Mustahil akal. Apa dia pula mustahil akal? Iaitu sekutu bagi Allah, syarik, sekutu Allah, kawan, sekutu itu kawan bagi Allah Ta'ala. Jadi yang ditentukan nasib itu nasib siapa? Makhluk sahaja. Nasib makhluk sahaja. Kehendak Allah Ta'ala itu berlaku pada makhluk sahaja, bukan pada Allah Ta'ala sendiri dan segala sifat-sifatnya, dan bukan kepada mustahil akal, iaitu sekutu Allah Ta'ala. Baik, ini penting ni. Kalau kita tak tahu yang ni ataupun terlupa, boleh akan jadi perkara yang mencacatkan akidah. Contoh, bolehkah Allah Ta'ala menghendaki dirinya? Dia sama soalan macam yang kudrat. Kalau kudrat soalannya, bolehkah Allah Ta'ala, kalau kata Allah berkuasa, bolehkah Allah Ta'ala menjadikan dirinya ada dua? Ataupun bolehkah Allah Ta'ala menjadikan dirinya ada isteri atau ada anak? Ya tak? Jadi bila kita dah belajar yang lepas sebab kudrat, Allah Ta'ala tak boleh jadikan dirinya dua, dan tak boleh jadikan dirinya ada isteri atau anak. Kata Allah Ta'ala berkuasa, sifat kudrat. Ya, tapi sifat kudrat Allah, kuasa Allah itu berlaku jatuh kepada makhluk, bukan pada dirinya sendiri. Kalau berlaku pada dirinya sendiri, itu dah bukan kudrat, berkuasa, bukan kuat, itu dah kira lemah, tak berkuasa. Baik, begitu juga dengan iradat. Bolehkah Allah Ta'ala menghendaki dirinya itu ada dua? Bolehkah Allah Ta'ala menghendaki, menginginkan dirinya itu ada isteri dan anak? Jawapannya, tak boleh. Orang kata Allah Ta'ala berkehendak, berkeinginan. Kenapa tak boleh kan? Sebab
sifat iradat, keinginan, kehendak Allah Ta'ala itu berlaku pada makhluk. Allah Ta'ala menentukan nasib makhluk, bukan nasib dirinya. Kalau Allah Ta'ala menentukan nasib dirinya sendiri, itu lemah. Lemah. Baik. Kemudian peringkat ta'alluqnya ada dua. Satu, ta'alluq sunuhiyyun qadimun, boleh sejak jadi mula, ini sejak makhluk belum ada, ataupun sejak azali. Boleh apa? Boleh Allah Ta'ala menentukan nasib makhluk sejak azali, sejak makhluk belum ada. Makhluk belum ada ni, hanya Allah Ta'ala saja yang wujud. Masa belum ada, masa itu makhluk. Gelap terang belum ada, gelap terang itu makhluk. Makhluk ni apa? Selain Allah Ta'ala, siwa Allah, selain Allah Ta'ala. Bumi planet makhluk semua tu. Lagi apa? Galaksi bima satu makhluk. Tak payah sebut lah. Yang penting semua sekali itu makhluk. Selain Allah Ta'ala makhluk. Dan tak payah sebut lagi. Orang sebut sampai habis kuliah pun tak habis. Bukan sampai habis kuliah, sampai subuh pun tak habis. Awak pun dah hilang idea nak sebut apa. Dalam pemikiran awak tu sebut semua sekali pun tak habis lagi makhluk. Banyak lagi makhluk yang awak tak sebut. Itu yang awak ingat je. Ingat dan itu je pengetahuan awak. Mungkin banyak lagi makhluk yang belum nampak. Tak? Kita pergi kursus yang sekolah ni lah, di Perak. Ada masuk hutan. Masuk hutan apa dalam tu, Deliring nama tempat tu kan. Jalan-jalan nampak pulau, anak pulau. Biasalah tu anak pulau tak ada mati rasa. Tak gerak kan. Tapi balik semua dah tak ada. Mungkin dia tidur kan. Dalam depan sikit, kawan saya nampak dalam pokok getah ada apa nama ni, pulak gonggok. Dalam sana pulak gonggok biasa sikit pun banyak. Pulak gonggok besar menjadi. Sini biasa kelengking pun tak sampai besar. Menjadi sihat betul buat gonggok ni. Makan makanan hutan kan. Udara ni makanan sihat. Orang kata kalau nyamuk kat hutan besar-besar apa, dia makanan sihat, udara segar. Kadang-kadang kalau orang macam orang Lasky kan, tapi orang Lasky tak badan besar tak. Dia badan tak besar, tapi kuat, tahan. Enggak, ini panas sikit dah demam. Dan siapa tu? Saya lah. Kena bahagian pergi sekolah. Sekolah tu tak kira ustaz ke tak ustaz. Dah kena bahagian kurikulum. Kena bawa budak ibadah. Panas. Budak relax pun 2 sampai 4. Budak relax. Dia minta saya lari 100 meter, 200 meter, 100 meter. Relax kan. Cikgunya yang tengok ni pun dah esok demam cuti buat. Aduh, tak tahan. Antara sebab tu makanan mungkin kurang segar, tak udara kurang segar. Baik. Jadi selain Allah Ta'ala itu makhluk. Makhluk belum ada ni, boleh Allah Ta'ala menentukan nasib makhluk. Bukan setakat boleh. Ta'alluq tanjiziyun qadimun. Bukan setakat Allah Ta'ala tu boleh menentukan nasib makhluk. Malah sejak makhluk belum ada ni, tanjiziyun qadimun, tunai Allah Ta'ala menentukan nasib makhluk. Dah siap dah nasib makhluk, nasib saya, nasib tuan-tuan. Malah nasib orang yang paling terakhir lahir kat dunia. Siapa tak tahulah. Boleh menaskan baru lahir dah kiamat. Itu pun dah masuk dah dalam takdir Allah Ta'ala. Dan setakat tu, nafas ahli syurga, nafas ahli neraka pun dah ditentukan. Makhluk belum ada ni, Allah Ta'ala dah tentukan. Kan Allah Ta'ala janji ahli syurga di neraka kekal selama-lamanya kan. Nafas ahli syurga, nafas ahli neraka, berapa banyak itu pun dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu sebab rukun iman yang ke-6 percaya dengan qada dan qadar. Baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tentukan semua perkara. Poin dia senang sahaja.
nak cerita yang hasil daripada kita belajar sifat iradat ni, Allah Ta'ala dah tentukan semua nasib makhluk, semua perkara baik dan buruk. Itu je poinnya. Tapi kalau kita tak belajar mendalam macam ni, nanti akan ada persoalan. Habis benda yang buruk tu tak anjurkan ke? Allah Ta'ala yang nak ke? Kalau kita tak mantap dalam akidah kita, tuan-tuan, Sunnah Jemaah Asy'ariyah Maturidiyah, kalau ada orang persoalkan, tak kira lah sama ada kita cerita detik atau orang lain tanya, ataupun apa-apa video, ataupun apa-apa tulisan, maklumat, persoalan adakah yang jahat, yang dosa, yang keji, yang luat-luat, yang apa hina tu Allah Ta'ala yang nak. Bagi besar soalannya, adakah kekafiran, kemaksiatan, dosa itu Allah Ta'ala yang mahu, Allah Ta'ala yang hendak. Formulanya senang. Kalau kita dah belajar formula, dah masuk dalam hati, dah terpahat, dah terpaku, jawapannya ya. Jawapannya ya. Termasuk yang baik, yang buruk. Termasuk buruk itu apa? Kekafiran, kesesatan, dosa, maksiat, itu semua pun Allah Ta'ala yang hendak. Hendak tu takdir, Allah Ta'ala tentukan. Jawapannya senang, itu saja. Tapi kalau kita tak masukkan dalam hati betul-betul, nampak? Itu yang bayang. Tak? Itu menunjukkan ketidakyakinan 100%, mungkin 99.9%. Bagi 0.1% tak cukup. Ini saja tentang iradat. Tak banyak, sikit dari yang berat tadi. Itu yang penting tu. Sebab dalam bab iradat ni banyak yang keliru dan banyak yang tersesat. Banyak yang tak yakin dengan akidah Ahlussunnah Jemaah Asy'ariyah Maturidiyah yang sebenar. Contoh Mu'tazilah, fahaman Mu'tazilah ni fahaman sesat, bukan Ahlussunnah Jemaah. Ada dua pendapat daripada ulama. Satu kata dia terkeluar dari Islam, murtad, kafir. Satu kata tak keluar dari Islam lagi, tapi ahli bid'ah. Yang kata terkeluar dari Islam tu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pasal apa? Dia salah satu pegangan Mu'tazilah ni, banyak pegangan dia. Salah satunya dia kata yang baik tu Allah Ta'ala yang takdirkan, tapi yang buruk, yang jahat, maksiat, keji, luat, pendek kata yang buruk semua tu, yang sing ora buta kabeh kuwi. Nek menjono ngono lah. Sing ora apa lah. Sing kuwi bukan Allah Ta'ala sing lakokne. Sing arep. Bukan Allah Ta'ala yang nak, dia kata Mu'tazilah cakap. Kita sendiri yang nak. Satu orang dia kafir, tak nak beriman kepada Allah, itu dia sendiri yang buat keputusan, dia sendiri yang menentukan nasib dia sendiri. Satu orang yang buat maksiat, buat dosa, dia sendiri yang nak buat, bukan takdir Allah. Nampak? Niat dia tu apa? Niat dia tu baik, nak mensucikan Allah, nak bersihkan Allah Ta'ala daripada yang buruk-buruk, yang keji-keji, yang hina-hina. Tetapi dia kerana tidak cukup ilmu ataupun degil, dia ada dua je. Satu, tak sampai ilmu pada dia. Kalau tak sampai ilmu, senang kita sampaikan dia, Alhamdulillah, terima kasih lah. Kalau tak kerana awak terangkan ni, awak beritahu saya ni, kita duduk-duduk minum kopi, cakap awak cakap beritahu ni, saya tak tahu. Senang. Untung macam tu. Untung lah saya. Boleh. Hidup ada pilihan. Soalan daripada abang kita, apa komen saya tentang ayat hidup adalah pilihan? Saya tak tahu siapa yang cakap ni, tapi daripada saya sendiri dengar, bukan sedikit yang cakap begini. Tetapi ada huraiannya. Terima kasih soalan memang apa, bab iradat ni memang akan timbul soalan tu. Memang kita kena tuntaskan, selesaikan.
Jadi adakah kita ni tak ada pilihan Ustaz, tak ada pilihan langsung? Maknanya hati kita ni ikutlah, berjadi-jadilah. Adakah macam tu? Sebenarnya soalan ni pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW sendiri. Apa soalannya? Wahai Rasulullah, adakah ahli syurga dan ahli neraka, lebih kurang maksudnya, telah ditentukan? Ya, jawab Rasulullah. Bahkan ahli syurga dah tetapkah? Ahli neraka dah tetap dah. Siapa ahli syurga, siapa ahli neraka? Kenapa Rasulullah tak beritahu je siapa ahli neraka dan syurga? Rasulullah pun tak tahu semua. Yang dijamin syurga tu pun itu saja yang Rasulullah tahu. Dan senarai nama orang munafik. Tapi yang Rasulullah sebarkan 10 orang yang diambil syurga, sahabat tu kan. Orang munafik tak semua Rasulullah beritahu. Pernah satu kali ada satu orang meninggal dunia, dia kecoh lah, maknanya dah meninggal dunia, bukan kecoh lah, maknanya tersebar berita, Rasulullah tak pergi. Bila Rasulullah tak pergi, sahabat pun ini mesti something ni, mesti ada something ni. Itu Rasulullah tahu yang meninggal dunia itu orang munafik, dia pura-pura Islam. Tapi tak disebarluaskan. Baik, jadi adakah ahli syurga dah tetap, ahli neraka tetap? Rasulullah kata ya, dah tetap. Sahabat pun tertanya-tanyalah, kalau macam tu buat apa kita beramal? Dia macam ada kaitan dengan kudrat tu kan? Sama, dia ada kaitan juga dengan iradat. Buat apa kita beramal? Maknanya kalau kita tonggang-tonggik semayang, bersusah payah bangun tahajud, orang lain sibuk bunuh setan, kata bunuh setan. Saya pun baru tahu bunuh setan ni apa. Bunuh setan, setan bukan tak mati ke sampai kiamat? Bunuh setan. Oh, itu istilah khusus untuk orang dah kahwin saja tak boleh tahu. Dah kahwin baru saya beritahu jawapan. Saya sebelum bujang pun pernah juga dengar benda kan, tak tahu. Dah kahwin baru orang beritahu, oh bunuh setan. Entah siapa yang mula-mula buat istilah tu, tahulah. Tapi khusus untuk hari Khamis dan Jumaat je tu. Hari lain tak kira. Tahu kenapa? Ya tak? Patut kalau dah namanya bunuh setan, hari-hari lain pun kira bunuh setan juga tak? Tak. Khas Khamis dan Jumaat. Baik. Jadi itu cuma selingan betul kan? Orang lain tengah sibuk bunuh setan, dia sembahyang tahajud. Bagi apa? Macam-macam lah, berusaha lah, maknanya beramal lah. Sembahyang, puasa, zakat, haji, yang mampu. Tapi rupa-rupanya dia ahli neraka. So buat apa nak bersusah payah? Ni sahabat sendiri tanya. Yang tadi tu saya tambah lah, soalan simple sahabat tu, buat apa kita beramal? Yang saya tambah tu lah, bersusah payah apa semua kan. Kalau dah memang dia ahli neraka, buat apa nak beramal? Kalau dah dia memang ahli syurga pun, buat apa nak beramal? Confirm kan masuk syurga. Ya tak? Rasulullah cakap beramallah. Kenapa? Sebab seseorang yang sudah ditentukan dia tu ahli syurga, dipermudahkan untuk dia tu masuk ke syurga, jalan-jalan menuju ke syurga. Orang siapa yang dah ditentukan dia tu ahli neraka, dipermudahkan dia tu menuju ke neraka, jalan-jalan menuju ke neraka. Jadi beramallah. Hadisnya sampai macam tu saja. Jadi disyarahkan oleh para ulama tauhid. Dari segi tauhid, hakikat tauhid, ahli syurga, ahli neraka dah tetap satu. Yang kedua, dari segi syariat, zahir syariat, Allah Ta'ala turunkan agama Islam ini ada dua perkara yang penting. Satu, tauhid, yang kita belajar ni hakikat tauhid, kejadian sebenar. Yang kedua, zahir syariat, syariat Islam. Contohnya ilmu fikih, ibadat, munakahat, muamalat, jinayat, faraid. Itu zahir syariat, syariat Islam. Dua-dua kita wajib pegang. Kita Ahlus Sunnah Jamaah wajib pegang dua-dua. Dalam hati kita kata, kalau dah memang ahli syurga, kau menyetan macam mana pun, hujung-hujung sebelum kau mati tu, kau akan adalah amalan yang Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kau sepanjang kau hidup tu. Dalam hati kita tu macam tu keyakinan kita. Kalau kau memang dah ahli neraka,
engkau jadi malaikat sekalipun, beramal macam malaikat. Setakat ni tak adalah yang macam malaikat, tapi nak cerita punya terrornya beramal tu kan. Tapi kalau memang ahli neraka, ujung-ujung tu adalah sesuatu yang buat kau tu ahli neraka. Alhamdulillah. Hati kita percaya dari segi tauhid macam tu, tapi zahir perbuatan kita ni beramal seolah-olah macam kita sendiri yang menentukan kita nak masuk syurga atau neraka. Maknanya kita patuh kewajipan solat, kewajipan puasa, zakat, haji kalau mampu. Itu huraiannya. Maknanya jangan sampai kita ni ingat pilihan kita memang pilihan kita nak masuk syurga atau neraka, nak buat baik atau jahat, memang bukan Allah. Jangan sampai macam tu. Hati kita jangan macam tu. Perbuatan kita nampak seolah-olah macam tu, macam kita sendiri yang pilih nak buat baik atau nak buat jahat. Jadi beza Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan apa? Dengan Mu'tazilah ataupun Qadariyah, dan beza Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah. Tiga fahaman ni sipi-sipi je tuan-tuan. Saya tuliskan, dia nampak, dia jelas. Sebab perkara ni bukan sikit yang keliru dan bukan orang biasa-biasa, bukan jarang-jarang. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nak cakap benda ni kadang-kadang kontroversi, tapi saya beritahu asas dia. Nanti siapa yang cakap, siapa yang tu, tuan-tuan cari sendiri lah, ataupun terjumpa sendiri, ataupun memang jumpa ke. Baik, beza dengan Jabariyah, kemudian beza dengan Qadariyah. Saya tulis yang simple tuan-tuan. Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang teguh lah, jangan pegang berlepas, pegang teguh hakikat ataupun hakikat tauhid pun boleh juga. Yang pertama. Yang kedua, zahir ataupun zahir syariat pun boleh. Zahir sahaja ataupun zahir syariat. Ini dua ni pegang teguh yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah ni dia pegang teguh juga. Pegang teguh apa? Pegang teguh satu sahaja, hakikat tauhid. Zahir syariat dia tak pegang. Zahir syariat dia tak pegang, ni dia pegang. Ini dulu. Zahir syariat dia tak pegang. Saya terangkan. Saya pernah terangkan, tapi nampak jadualnya lebih jelas. Qadariyah yang pula satu lagi pegang teguh. Apa yang dia pegang teguh? Nombor dua, zahir syariat. Zahir syariat. Hakikat tauhid dia tak pegang. Ini secara ringkas tuan-tuan. Baik, kita pergi bagi penjelasan. Dari segi hakikat tauhid, contoh satu perbuatan, kita minum air. Dari segi hakikat tauhid, yang menghilangkan haus Allah, yang menggerakkan kita pegang cawan minum itu pun Allah, yang jadikan air Allah, yang jadikan kita Allah. Hakikat tauhid, kejadian sebenar. Zahir pandangan mata kasar seolah-olah air itu yang menghilangkan dahaga kita. Zahir pandangan mata kasar seolah-olah kita yang bergerak sendiri nak minum air putih. Itu dari segi satu perkara, contoh minum air. Si Jabariyah punya fahaman, kalau minum air itu Allah Ta'ala yang menghilangkan dahaga, bukan air. Jadi dari segi zahir syariat pun dia tak percaya
air itu yang menghilangkan dahaga. Maksudnya tak minum air pun tak apa. Tapi dia tak nak pula, tak minum air. Kalau nak bagi contoh yang lain, contoh apa? Kalau macam minum air tu dia tak ikut fahaman dia. Maksudnya dia percaya hanya Allah yang hilangkan dahaga, tapi dia minum tak? Dia minum juga. Dia minum juga. Maknanya tak bergantung sangat. Dia pun tak bergantung sangat. Ada perkara yang dia tak pegang. Kemudian Qadariyah pula. Tak bab minum air ni, Qadariyah kata memang air itu yang dahaga. Allah Ta'ala pun boleh, tapi kali ni air yang menghilangkan dahaga. Okey, maknanya dia pegang zahir syariat saja. Kalau tak nampak sangat, kita masuk pada bab ibadat. Maksudnya dari segi amalan. Dari segi hakikat tauhid, satu orang masuk syurga bukan sebab amalan dia. Satu orang masuk syurga dengan kitab tauhid, ulama sebut dengan sebab rahmat kasih sayang Allah. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala menentukan nasib si A ni masuk syurga. Itu sebab dia masuk syurga dari segi tauhid. Bertepatan dengan hadis Rasulullah tadi, ahli syurga dah tetap, ahli neraka dah tetap. Allah Ta'ala masukkan seseorang dalam syurga dengan sebab rahmat kasih sayang Allah. Satu orang masuk neraka bukan sebab amalan seseorang itu juga. Dari segi hakikat tauhid, itu dipanggil keadilan Allah. Adil itu bukan Allah Ta'ala bagi pilihan, nak pilih nak buat jahat ke baik. Siapa buat baik dapatlah pahala masuk syurga. Siapa pilih nak buat jahat, dia dapat dosa lah, nanti masuk neraka lah. Bukan itu keadilan. Bukan. Kata ulama tauhid, keadilan Allah Ta'ala sama dengan hak Allah Ta'ala. Satu orang Allah Ta'ala masukkan dalam neraka, satu orang Allah Ta'ala lahirkan dia dalam keadaan keluarga kafir, kemudian dia buat dosa sepanjang hidup dia, mati dalam keadaan kafir, Allah sumbat dalam neraka. Itu hak milik Allah, keadilan Allah. Keadilan Allah tak sama dengan keadilan makhluk. Keadilan Allah sama dengan hak milik Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh persoalkan kalau Allah Ta'ala buat begitu. Bertepatan dengan ayat Al-Quran, Rasulullah pernah suatu malam menangis sepanjang malam bacakan Al-Quran. In tu'adzib fa'innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Jika kau azab mereka, makhluk engkau, termasuk diri aku ya Allah, fa'innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka hamba engkau. Hamba engkau, hak milik engkau. Dari segi tauhid tuan ya. Wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Dan jika kau ampunkan mereka, Kau yang maha perkasa lagi maha makin bijaksana. Maknanya dari segi tauhid, tuan-tuan, hakikat tauhid, kalau Rasulullah itu sendiri Allah Ta'ala nak masuk ke neraka, tak ada siapa boleh bersoalkan. Rasulullah sendiri pun tak boleh bersoalkan. Itulah namanya hamba, hak milik Allah Ta'ala. Dari segi zahir syariat, ini bertepatan dengan Quran. Yang ini pun ada ayat Quran juga. Allah Ta'ala kata siapa yang buat baik dapat pahala masuk syurga, siapa buat jahat dapat dosa masuk neraka. Seolah-olah macam kita sendiri yang pilih nak buat baik ke nak buat jahat. Kau pilih baik dapatlah pahala masuklah syurga, kau pilih jahat dapatlah dosa masuklah neraka. Dua-dua ni bersandarkan ayat Al-Quran. Dua-dua kita wajib pegang. Itu sebab Al-Quran kita nak faham, wajib duduk kitab tafsir para ulama. Jadi secara ringkas, Ahlu Sunnah Jamaah pegang dua perkara. Dari segi zahir dan dari segi hakikat. Hakikat ni dalam hati lah, kunci hati. Zahir syariat ni dari segi perbuatan itu. Jabariyah dia kata, kalau satu orang buat jahat dapat dosa masuk neraka, itu Allah Ta'ala yang gerakkan, kehendak Allah yang tentukan. Jadi kalau dia buat jahat sepatutnya tak berdosa. Sebab yang menjadikan Allah Ta'ala, yang hendaki Allah Ta'ala. So marilah kita buat jahat.
dia tak pegang zahir syariat. Sedangkan zahir syariat kata buat jahat dapat dosa, masuk neraka. Maknanya dia langgar hukum-hukum syariat tu, dia langgar. Itu Jabariyah. Ini maksud tuan saya ringkaskan. Qadariyah pula dia pegang zahir syariat saja, dia tauhid pegang. Siapa buat baik memang dia dapat pahala. Dia masuk syurga tu sebab amalan dia. Allah Ta'ala tengok Allah nak pilihan, Allah aku buat baik, dapat pahala masuk syurga. Alhamdulillah. Zahir syariat. Aku dapat pilihan, kau pilih jahat, ambil kau dosa. Mati ke dalam kejahatan ataupun kekafiran, masuk neraka. Padahal kau dosa, aku dapat pilihan. Ini fahaman Qadariyah. Seolah-olah Allah Ta'ala tu beri pilihan, dan satu orang masuk syurga memang sebab amalan dia, satu orang masuk neraka memang sebab amalan dia. Allah Ta'ala tak campur tangan. Allah Ta'ala beri pilihan dia dah, kau pilih sendiri. Maknanya satu lagi perkara saya nak tambah. Kalau satu orang dia tu tak nak, dia tu buat jahat, maknanya mengkafirkan Allah, tak nak beriman dan buat maksiat, bukan Allah yang tentukan, makhluk tu sendiri yang tentukan. Ada perkara yang Allah Ta'ala tak nak, Allah Ta'ala tak tentukan, tak takdirkan berlaku. Maknanya sifat iradat Allah tak menyeluruh. Itu bukan komen saya lah. Maknanya saya cuma jelaskan daripada pembelajaran saya, ilmu yang saya pelajari. Ayat tersebut manusia diberi pilihan dia. Manusia diberi pilihan pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah kita diberi pilihan buat baik dan nak buat baik atau nak buat jahat. Hakikat sebenar, satu orang tu dia pilih baik atau dia pilih jahat, Allah Ta'ala dah tentukan dah. Tuan-tuan pergi duduk kuliah ni, Allah Ta'ala dah tentukan dah hati tuan-tuan tu nak pergi kuliah. Satu orang yang tak nak berkuliah, jom lah, ada hal. Betul kan? Nanti nak tengok online je, tak pula tengok juga kan. Tak nak, tengok online ke, tak nak pergi masjid, tak apa tengok online. Tak nak, apa dah hal? Ada je hal kan. Itu pun Allah Ta'ala dah tentukan sejak azali, dia tak nak pergi. Kan? Itu secara ringkas sebenarnya. Jadi kalau antara Nabi Bicak memang kadar ni je lah yang dapat diterangkan. Dia kena ulang lagi lah nanti akan datang. Mudah-mudahan terjawab soalan ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama ataupun kita dibahaskan jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma